عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم. محمد تاج الرسل الله قاطبة، محمد صادق الأحوال والكلم. محمد ثابت ميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم. محمد جبلت بنور طينته، محمد لم يزل من القيام. محمد أنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. محمد رحم الله العباد به، محمد سبب الأنشاء من عدم. محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الأمة والظلم. محمد ضاحك للضيف مكرمه، محمد جاره والله لا يزامي. محمد أمان إحسان نعمته، محمد سر علم اللوح والقلم. محمد غير معروف يدوم لنا، محمد من السقم. محمد لا نرى إلا شفاعته، محمد خير داع عند مزدحم. محمد يوم بعث الناس شافعنا، محمد خدم لرسل كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Sekali lagi lah. Oh nak bolas. Semangat tu sedap tu dia bila kita ramai-ramai sama-sama baca. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu salam alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun ashraful arabi wal ajami. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu. Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Muhammadun tajur ruslillahi qatibatan. Muhammadun sadiqul akhwali wal kalimi. Muhammadun thabitu mithaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammadun binuri tinatuhu. Muhammadun lam yazal nura minal qidami. Muhammadun ذكره روح لأنفسنا. محمد شكره فرض على الأمم. محمد رحم الله العباد به. محمد
محمد سبب الإنشاء من عدم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم محمد طريقا لضيف مكرمه محمد والله لم يزم محمد عمنا إحسان نعمته محمد سر علم اللوح والقلم محمد غير معروف يدوم لنا محمد يشفي من السقم محمد إلا شفاعته مزدحم محمد مبعث الناس محمد خاتم لرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ni kita sambung lagi kuliah duha kita. Jadi kita namakan dia kuliah duha ni sebab sempena waktu duha dan bukan sekadar sempena waktu duha, nak mengingatkan kita juga bahawa amalan kita sunat dilakukan waktu duha ni, iaitu sembahyang sunat duha. Jadi pastikanlah sama ada sebelum kuliah atau selepas kuliah kita dah selesaikan solat sunat duha kita, dan kita lakukan solat sunat duha ni secara istiqamah dan sampailah mati kita. Ini malam pagi ni kita sambung kuliah kita menggunakan kitab Qalbun Salim, hati yang sejahtera, iaitu syarah bagi kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 121. Kalau tak silap. Betul? Okay. Dia punya tajuk besar dia berkaitan dengan tangan, iaitu menggunakan tangan. Allah kurniakan kita tangan dan kaki ni. Tangan ni kita syukur dengan nikmat tangan, kita gunakan untuk menulis. Setengah orang dia boleh ada kemahiran menulis, dia gunakan tangan untuk menulis kitab-kitab dan mengajar. Dia tulis kitab, dia ajar, dia gunakan tangan. Kemudian bersalam dengan orang soleh. Hari ni sekatan terhadap salam tu, kita nak salam pun agak bersalah, so pakai isyarat. Kadang kita ulurkan, orang tak terima. Jadi salam tu sebahagian daripada sunnah bagi Nabi SAW. Nabi kata dua orang bertemu, bila dia bertemu sebelum dia berpisah tu dia bersalam, maka sebelum dia berpisah tu gugur segala dosa-dosa dia, sebab daripada kita salam. Tapi hari ni kita cuma tak salam, kan? Harap pakai perembuk. Okey. Kemudian mencegah kemungkaran dan lain-lain. Lain-lain tu kita nak tengok dia punya nota kaki dia. Kita sambung yang lain-lain tu lah. 151. Muka surat 151 tu, nombor dia 151, huraian daripada kitab yang asal. Dalam kitab asal tu dia kata gunakan tangan tadi untuk cegah kemungkaran dan lain-lain. Lain-lain ni apa dia? Selain, walaupun dia tak tulis. Imam Al-Haddad menambah,
Imam Al-Haddad menambah. Jadi Imam Al-Haddad ni dia tulis dalam kitab dia An-Nasihin Ad-Diniyah, dan kitab nasihat agama dan wasiat iman. Maknanya bersyukur dengan nikmat tangan, anggota tangan ni, dia mencegah kemungkaran dan lain-lain, termasuklah membanyakkan sedekah. Sedekah menggunakan tangan. Sebab tu dalam 7 golongan yang Nabi kata yang dapat naungan di padang mahsyar nanti, orang yang dia rajin sedekah yang mana tangan kanan bagi, tangan kiri pun tidak tahu. Maksudnya dia tak ada nak heboh-heboh. Tapi sedekah ni ada dua lah. Sama ada boleh bersedekah secara terang-terang, boleh juga bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Yang penting hati tu kan? Sedekah secara terang-terang bagi tujuan untuk orang ikut, tak ada masalah. Ibadat ni begitulah. Ada ibadat yang disembunyi-sembunyikan, ada ibadat yang boleh disyiarkan, diwar-warkan. Contoh macam solat berjemaah tu kan, itu kenalah kita syiarkan. Jadi membanyakkan sedekah dan membantu orang Islam dalam keperluan mereka. Ini dalam, kalau kita tengok dalam hadis bab-bab membantu sesama Islam ni, gunakan tangan, memudahkan urusan orang dengan tangan lah. Jadi antara kita syukur dengan nikmat tangan. Kemudian di sini faedah 3 kumpulan manusia. Sebab apa tiba-tiba dia sebut dia dalam kitab ni 3 kumpulan manusia ni? Faedah 3 kumpulan manusia sebab dalam kitab Penawar Bagi Hati yang asal tu dia kata tangan ni kita guna untuk tulis kitab, mengajar, bersalam dengan orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh ni, bila kita berkawan dengan orang soleh ni, kita akan terikut dengan cara dia. Jadi kalau kita berkawan dengan budak-budak, kadang-kadang kita ikut cara budak-budak pula kan? Umur tua tapi berkawan dengan budak-budak kan? Perangai macam budak-budak. Kalau kita berkawan dengan orang kaya, walaupun kita tak kaya, tapi kita jadi belagak macam orang kaya. Kalau kita berkawan dengan orang miskin, kita akan rasa bersyukur. Betul? Kalau kita berkawan dengan orang muda, kita pun jadi rasa muda. Tapi bila kawan dengan orang soleh kan, kita akan nak ikut macam dia. Cara pakaian dia, cara perwatakan dia, kita nak ikut cara, tengok ibadat dia. Okey. Jadi sini dia kata 3 kumpulan manusia tu dibawa situ. 3 kumpulan manusia ni dalam kitab asal syarah, kitab asal Penawar Bagi Hati tak ada syarah ni. Jadi dalam kitab ni ada syarah dia. Jadi adalah menarik sikit lah, menarik lah. Macam saya pun mengajar agak kitab Penawar Bagi Hati, tapi tak ada syarah yang macam ni. Ada pun kalau kita gunakan kita punya kan, pengetahuan yang kita ni lah. Tapi ni dah siap lengkap, alhamdulillah. Jadi dia kata 3 kumpulan manusia ni. Dalam kitab Muraqi Al-Ubidiyah, Syarah Bidayah Al-Hidayah, kitab Imam Ghazali menjelaskan bahawa ada 3 kumpulan manusia jika dilihat daripada cara mereka bergaul sesama manusia. 3 kumpulan manusia ni. Pertama, kedudukan yang mulia seperti kedudukan malaikat. Kita bergaul ni orang-orang ni, ataupun 3 kelompok manusia ni yang jenis kita bergaul ni. Pertama, kedudukan yang mulia seperti kedudukan malaikat. Siapa dia? Yang kedua, kedudukan seperti kedudukan haiwan dan benda-benda mati. Dan yang ketiga, kedudukan sama dengan haiwan buas seperti ular, kalajengking dan haiwan berbisa lain. Jadi kita ni nak bergaul, ataupun kita sendiri kategori kumpulan manusia yang macam mana? Pertama, kedudukan mulia seperti kedudukan malaikat. Manzilatul kiramil bararati minal malaikah, iaitu mereka sentiasa melakukan kebaikan sesama manusia
sentiasa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, tidak menyakiti fizikal dan hati orang lain, serta jujur kepada orang lain. Mereka termasuk golongan manusia yang sama kedudukannya dengan malaikat, juga tidak suka berperilaku tidak baik kepada orang lain. Ini kedudukan kumpulan manusia yang pertama, kedudukan yang mulia seperti malaikat. Sentiasa melakukan kebaikan, sentiasa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi kita ni sebenarnya kalau tengok pada kelompok yang kita bergaul, kedudukan yang kita bergaul ni kebanyakan kedudukan orang-orang yang mulia. Bila kata kedudukan mulia, seperti malaikat lah, kan? Jenis yalah, kan? Jenis tak menyusahkan orang, lepas tu memuliakan, maknanya sentiasa berikan kebahagiaan kepada orang lain. Minum, konyang pun ditalur lagi, maknanya, kan? Jadi kita ni jenis orang yang kan, kelompok kita berkawan ni maknanya kelompok orang yang mulia. Yang kedua, kedudukan seperti kedudukan haiwan dan benda-benda mati. Manzilatul bahaimi wal jamadat. Keberadaan mereka tidak memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang lain, malah memberikan mudarat dan bahaya pula kepada orang lain. Ini jenis dia nak tala orang ni. Yang ketiga, kedudukan sama dengan haiwan-haiwan buas seperti ular, kalajengking dan haiwan berbisa lain. Manzilatul aqaribi wal hayati was sibari dariyat. Tidak ada kebaikan yang boleh diharapkan daripada mereka, malah mereka boleh mendatangkan bahaya yang boleh mengkhawatirkan. Ini jenis kawan-kawan dengan grup-grup scammer contohnya. Ini jenis semua nak klepet, jenis, kan? Jadi kita ni daripada 3 kelompok golongan ni yang saya tengok lah, kita alhamdulillah, kita berada dalam kelompok yang tak tahulah, kot di kalangan kita ada yang jenis yang nampak macam, kan, golongan yang mulia, tapi dalam hati tu mencari peluang nak, kan? Tak ada lah. Jadi kata Imam Ghazali ni kelompok ni. Imam Ghazali menyarankan supaya kita sentiasa berusaha untuk menjadi kumpulan yang pertama. Kalau kita belum sampai tahap kumpulan yang pertama tadi, yang kumpulan kedudukan yang mulia seperti kedudukan malaikat, maka kata Imam Ghazali kita usaha ke arah tu. Jenis kita membahagiakan orang. Bila orang kita ada keperluan, orang minta tolong, kita tolong, kan? Kalau tak mampu dia, jika tidak mampu, berusahalah supaya tidak menjadi kumpulan kedua ataupun ketiga. Habis. Balik kepada syarah kitab asal daripada Penawar Bagi Hati. Cara mensyukuri nikmat kaki dan tangan. Muka surat 122 tu atas. Cara mensyukuri nikmat kaki dan nikmat tangan ialah menggunakan keduanya ke arah ketaatan. Datang majlis ilmu, datang masjid, pergi masjid, solat berjemaah, itu maknanya bersyukur tu, alhamdulillah. Menjaga keduanya daripada segala maksiat, umpamanya tangan tidak menyakitkan orang lain atau apa sahaja yang diharamkan oleh syarak untuk menyakitinya, kan? Pergi pelepah kelapa tu elok tu tepi bantai letak kat tengah jalan. Tidak mengkhianati orang lain yang dipercayai, tidak memegang sesuatu yang haram, tidak menulis sesuatu yang dilarang yang boleh memberi mudarat orang lain, dan tidak menulis ilmu yang dilarang seperti ilmu sihir. Kemudian kaki tidak pergi ke tempat yang haram kecuali jika darurat. B, tidak pergi ke tempat orang zalim kecuali jika darurat. 152. Darurat tu macam mana? Kisah dia. Bukan kisah ni ambil daripada sebagai isi, poin-poin syarah ni. Kisah berfikir sebelum buat maksiat. Kisah berfikir sebelum buat maksiat. Seorang lelaki datang berjumpa Ibrahim bin Adham dan berkata, "Wahai Abu Ishaq." Ibrahim bin Adham ni, kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, kita akan jumpa nama Ibrahim Adham. Contohnya kitab Hikam, dia banyak ambil contoh Ibrahim Adham. Jadi
Bermakna Ibrahim Adham ni, kisah dia ni, kisah dia punya kesufian dia tu, kezuhudan dia, Ibrahim Adham. Jadi Ibrahim Adham ni sebenarnya dia dulu satu orang raja. Raja di negeri Balkan. Raja. Satu hari dia pergi raja ni dia pakai, kalau pakai jubah pun jubah raja lah. Jadi satu hari dia pergi berburu, dia pergi buru. Lepas tu dia nampak musang, nampak arnab, dia nak buru ni. Lepas tu dia dengar suara. Dia dengar satu suara yang suara tu seolah-olah bertanya, inikah tujuan kau, tujuan hidup kau? Kan? Inilah apa tujuan kau dicipta? Maknanya nak berburu, dia nak bunuh binatang kan? Lalu dia pun tersentak. Lalu dia pergi kepada satu orang pengembala. Lepas tu dia buka pakaian raja dia tu, jubah raja, dia sarung dengan pakaian yang miskin. Dia dengar suara tu, maknanya dia agak yalah raja kan, enjoy. Nampak tujuan tu nak buru mungkin binatang yang boleh makan kan. Tapi jenis orang gian nak menembak ke apa, nak kan, nak seronok-seronok nampak kan, panah kan. Jadi dengar bisikan, ada suara. Ni ke tujuan kau? Macam tu kan. Tujuan kau hidup, ini ke matlamat kau hidup. Lepas tu dia pun terus, lepas tu dia pun bukakan pakaian raja dia tu. Dia pergi ke Mekah. Bawa diri kan, macam nak perbaiki diri. Macam kisah Imam Ghazali macam tu juga. Dia fokus pada fiqh. Sampai tengah semayang pun dia fikir masalah fiqh, masalah haid. Orang tanya soalan masalah darah, tengah semayang pun bukan khusyuk. Dia memikirkan apa jawapan, aku nak cari jawapan tadi, tak dapat nak jawab ni. Sampai adik dia beritahu mak, tadi semayang dia tak ikut abang sebab tadi dia nampak abang, dekat badan abang tu ada darah. Jadi mak dia bertanya kan, Imam Ghazali kan, rupanya betul dalam masa semayang tadi dia bukan ingat fokus kepada solat tu, dia fokus kepada jawapan berkaitan dengan darah. Kalau macam kita lah, kalau ditakdirkan di kalangan kita ni ada yang khasyaf, tak tahulah masing-masing kan. Yang ni nampak sate, yang ni nampak wandang kan. Lomang, yang ni dah nampak Cameron Highland melancong kan. Sebab tu kalau setengah ada orang kata di tubuh ni kalau pergi tak berani, sebab dia macam lain macam, dia tahu gerak hati tu kan, tak berani. Tu kisah Ibrahim Adham kan. Jadi dia bawa diri Mekah. Agak dia berguru pun, sehingga dia ni Ibrahim Adham ni, dia menjadi sahabat kepada satu orang ahli sufi juga yang masyhur, iaitu Sufyan Ats-Tsauri. Dia rapat dengan Sufyan Ats-Tsauri. Jadi ni lelaki ni datang berjumpa Ibrahim Adham. Jadi Ibrahim Adham ni maknanya bukan, bila sebut Ibrahim Adham, kalau kita baca kitab tasawuf ni, bila dia ambil contoh Ibrahim Adham tu, maknanya Ibrahim Adham ni satu orang sufi yang besar. Nama dia akan disebut Ibrahim Adham, Junaid Al-Baghdadi, Rabi'atul Adawiyah, lepas tu Sufyan Ats-Tsauri. Ini semua nama-nama sebagai apa orang kata, contoh kan, zuhud dia, kesufian dia. Kata, wahai Abu Ishaq, aku selalu melakukan maksiat. Satu orang lelaki ni tanya dia, aku ni selalu melakukan maksiat, katakanlah sesuatu kepadaku sebagai nasihat yang boleh membantuku untuk tidak melakukan maksiat lagi. Ibrahim berkata, jika kamu menerima 5 perkara dan kamu mampu melakukannya, nescaya kemaksiatan tidak akan mengalahmu. Dia berkata, katakanlah wahai Abu Ishaq. Satu orang lelaki datang minta nasihat, aku ni selalu melakukan maksiat, jadi kau berilah nasihat kat aku ni, mudah-mudahan aku dapat
tinggalkan maksiat. Engkau boleh buat 5 perkara ni, dan insya-Allah engkau boleh kalahkan maksiat. Pertama, kata Ibrahim Adham, jika kamu hendak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka janganlah kamu makan rezekinya. Kalau kau nak buat maksiat, kau jangan makan rezeki dia. Ibrahim bertanya kepadanya lagi. Lelaki itu bertanya, dari mana aku akan perolehi makanan, sedangkan semua yang ada di bumi adalah rezekinya, rezeki Allah. Kalau kau nak buat maksiat, jangan makan rezeki Allah. Mana nak dapat? Sebab semua ni adalah rezeki Allah. Ibrahim bertanya kepadanya, wahai saudara, apakah patut kamu memakan rezekinya dan pada masa yang sama kamu berbuat maksiat kepadanya? Lelaki itu menjawab, tidak. Katakanlah, tak. Kau dah makan rezeki dia, lepas tu kau nak buat maksiat dia. Mana ada jalan lagi? Tak ada, kata. Kedua, jika kamu hendak buat maksiat kepada Allah, padanya, maka jangan kamu tinggal di buminya. Lelaki itu menjawab, ini lebih besar. Mana nak cari? Di mana lagi aku akan tinggal? Ibrahim bertanya kepadanya, wahai saudara, apakah patut kamu buat maksiat kepadanya, sedangkan kamu memakan rezekinya dan tinggal di buminya? Lelaki itu menjawab, tidak. Tak ada lah. Tak ada pilihan dah, melainkan kena tinggalkan maksiat. Nak buat maksiat boleh, jangan makan rezeki Allah. Nak buat maksiat boleh, jangan tinggal di atas bumi Allah. Mana nak cari? Jadi ada jalan tak? Tak ada jalan. Yang ketiga, Ibrahim berkata, jika kamu hendak berbuat maksiat kepadanya, kamu memakan rezekinya dan tinggal di buminya, maka carilah tempat di mana tidak boleh, dia tidak boleh melihatmu. Di situlah kamu boleh melakukan maksiat. Kau nak buat maksiat boleh, kau cari tempat yang Allah Ta'ala tak tahu. Lalu lelaki dia jawab, wahai Ibrahim, apa ini? Tak mungkin dia mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Ibrahim bertanya, wahai saudara, apakah patut kamu memakan rezekinya dan masa yang sama kamu buat maksiat kepadanya, sedangkan dia melihatmu, mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu rahsiakan? Lelaki itu menjawab, tidak. Katakanlah yang keempat. Ibrahim berkata, jika malaikat maut datang kepadamu untuk mencabut nyawamu, maka katakan kepadanya, tunggu sebentar, aku mahu benar-benar bertaubat dan beramal kerana Allah SWT. Lelaki itu berkata, dia tidak akan menerimanya. Ibrahim bertanya, wahai saudara, jika kamu tidak berkuasa menolak malaikat maut supaya kamu boleh bertaubat, dan kamu mengetahui bahawa jika dia mendatangimu, dia tidak akan memberi kesempatan kepadamu, lalu bagaimana kamu boleh selamat? Lelaki itu berkata, katakanlah yang kelima pula. Kalau kau boleh, kau nak buat maksiat boleh, nanti bila malaikat mau datang, beritahu, tangguhlah sejak 2-3 hari sebenarnya nak taubat, betul-betul nak taubat dah ni. Mana tak sempat. 2-3 hari ni kita dengar macam semalam, hari tu accident kan, dekat Selekoh Mampung tu. Ayah dia kata, inilah anak perempuan, inilah seorang anak perempuan, umur 21 tahun, baru kerja kat kilang Cembung tu, baru seminggu, tak boleh buat apa. Yang terbaru ni dekat dengan kampung saya, Lurah Bilut sana, kampung Lebu. Dia ada satu buat highway, bukan highway baru. Highway tu sebenarnya nak menghubungkan sampai ke Kelantan sana nanti, tapi dia baru sampai ke Lebu tu, daripada Bentong tu kan. Langgar habis kereta wildfire tu. Dalam tu punya ustazah dengan anak 3 orang meninggal dunia. Yang tu dia dapat positif dadak. Maknanya dalam keadaan kita mana kita ni kan, tak tentu. Jadi kalau boleh, kita kata malaikat datang tu, minta tangguh je, dapat 3 hari pun jadi lah, sila kan. Tapi kita tak tahu. Yang sakit jantung sebab berapa ramai semenjak 2 ni kan, tiba-tiba sakit jantung. Jadi lelaki dia kata, tak ada lah, memang tak ada peluang. Teruskan yang kelima. Ibrahim berkata, jika malaikat Zabaniyah datang kepadamu pada hari kiamat untuk menyeretmu ke neraka, maka janganlah kamu mahu. Lelaki itu berkata, mereka tidak akan membiarkan dan tidak akan menerimaku. Ibrahim berkata, bagaimana kamu berharap untuk selamat? Lelaki itu berkata, wahai Ibrahim, cukuplah aku istighfar dan bertaubat kepadamu.
kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya benar-benar memenuhi janjinya untuk bertobat, dan dia menjadi rajin beribadat dan menjauhi maksiat sehingga dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala menemuinya. Kisah Ibrahim Adham, dia beri syarat, orang tanya ke dia. Jadi kita pun boleh juga kalau orang tanya kita kan, macam mana saya ni maksiat masih kekal buat ni. 5 ni kita ambil lah contoh sebagaimana Ibrahim Adham. Dan Ibrahim Adham ni dia bagi satu dalam kitab Kusyairiyah, Risalah Kusyairiyah, Imam Kusyairi, dia kata kita ni, dia nasihat satu orang lelaki dia, engkau betul-betul dikatakan orang yang soleh. Engkau betul-betul dikatakan orang yang soleh apabila engkau dapat buat 6 perkara ni. Engkau tutup 6 perkara ni dan engkau buka 6 perkara ni. Pertama dia kata, engkau tutup pintu nikmat, engkau buka pintu kesusahan. Maknanya engkau betul-betul dikatakan orang yang soleh kan, orang yang betul-betul orang soleh bila engkau tutup pintu kenikmatan, engkau buka pintu kesusahan. Maknanya kita yang duduk masih rasa dalam keadaan tak boleh hidup susah lah, maknanya belum sampai kan. Kedua dia kata, engkau tutup pintu kemuliaan, engkau buka pintu kehinaan. Yang duk sibuk lagi nak cari kemuliaan manusia ni, masih nak mencari, nakkan nama lagi kan. Tutup pintu kemuliaan, buka pintu kehinaan. Biar kita rasa kita ni hina, tak kisah pun kan. Kemudian tutup pintu kerehatan, yang mana kita ni asyik berehat je, jangan rehat, nak tidur kan. Buka pintu kesungguhan. Maknanya dalam ibadat tu buka pintu kesungguhan. Nak rehat, hari ni kita lebih banyak rehat lah kan. Nak top up sikit, nak tambah-tambah dengan amalan, rasa macam banyak rehat. Buka pintu kesungguhan, maknanya bersungguh-sungguh tu ibadat kita tu, lebihkan sikit tak apa. Kemudian dia kata, tutup pintu tidur, buka pintu bangun malam. Tutup pintu tidur, buka pintu. Ini setakat kita untuk muhasabah diri boleh lah, untuk beramal tak tahulah, mungkin ada di kalangan kita dah mencapai tahap ni, dia dah tutup lah pintu kenikmatan, dia dah buka pintu kesusahan. Dia tutup pintu kemuliaan, dia buka pintu kehinaan. Tak kisah, dia tutup pintu kerehatan, dia buka pintu kesungguhan. Orang lain dah tidur, dia masih lagi ibadat. Orang lain setakat selawat 1000, dia dah maqam 5000. Orang lain tengah malam pukul 3 pagi, 4 pagi duduk tidur, dia dah bangun. Mungkin ada, tapi kalau saya belum sampailah tahap ni kan. Cuma Ibrahim Adham kata, engkau dikatakan mencapai tahap yang dikatakan orang yang soleh bila kau dapat tutup pintu ni, kau buka pintu ni. Kemudian tutup pintu kekayaan, buka pintu kefakiran. Yang keenam, tutup pintu angan-angan, buka pintu sentiasa bersedia untuk mati. Maknanya tutup pintu angan-angan, yang kita punya angan-angan kan. Saya kalau tutup pintu angan-angan, buka pintu, saya kira kalau dah mati ni saya bersedia lah. Dah bersedia, sentiasa bersedia. Tapi bersedia, apa persediaan kita? Tapi alhamdulillah lah, sekurang-kurangnya adalah persediaan kan. Surau Ihsaniyah pun alhamdulillah lepas isyak tu dah ada dah. Sebelum balik rumah tu dah buat Al-Mul kan. Dah baca kat sana, tak kira pula, baca kat sini lah lagi sekali lagi. Tak adalah kata, dah lah saya tak pergi lah sebab dia dah baca kan. Tak ada, tak kira. Kita kira ni persediaan. Maksudnya tutup pintu angan-angan, buka pintu sedia menghadapi kematian.
Itu kata Ibrahim. Apa ni, kalau 6 ni dah capai, dia kata, maka kita ni boleh lah. Tak adalah boleh, kita pun bukan orang soleh, tapi untuk mencapai kategori kata orang soleh, ni. Kalau tidak tu masih lagi jalan lah, mencari-cari jalan untuk menjadi orang yang soleh. Kemudian kita tengok syukur atau kufur nikmat. Kesimpulannya, seluruh pergerakan dan diammu itu merupakan nikmat Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar kepadamu. Seluruh pergerakan pun nikmat, diam tu pun nikmat. Gerak pun dapat pahala, walaupun diam pun dapat pahala. Oleh itu, gunakanlah ia ke arah ketaatan supaya kamu tergolong dalam kalangan orang yang tahu tentang pemberian nikmat daripada Allah dan mensyukurinya. Apa yang diharapkan, semoga nikmat itu kekal diberikan kepadamu. Nikmat tadi, nikmat anggota, nikmat sempurna anggota tubuh tadi, nikmat tangan, nikmat kaki. Jadi teruslah bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi tadi, kekal. Syukur dengan apa? Maknanya istiqomah kita menghadiri majlis ilmu, pergi ke masjid, solat berjemaah, pergi ziarah saudara mara, pergi melawat orang sakit. Itu semua kategori orang yang syukur dengan nikmat anggota yang Allah Ta'ala bagi tadi. Dan kita harapkan benda tu berterusan. Nak berterusan ni pun semuanya adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur adalah pengikat nikmat, dan kedua, sebab bertambahnya nikmat tersebut. Allah SWT berfirman, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tak kala Tuhanmu memberitahu, sesungguhnya tidak kamu bersyukur, nescaya aku tambah nikmat kepadamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amat keras. Kalau kita bersyukur, Allah tambah lagi. Tapi kalau kita kufur, siap, azab Allah tu gede. Jangan guna nikmat dapat bergerak dan diam ke arah maksiat. Nikmat dapat bergerak pergi ke arah maksiat. Nikmat duduk diam pun arah maksiat juga. Dia kata jangan, supaya kamu tidak tergolong dalam kalangan orang yang kufur dengan nikmat, iaitu tidak bersyukur dengan dia. Kufur dengan nikmat. Kufur nikmat ni maknanya bukanlah kufur sampai terkeluar, kena mengucap lagi sekali tu. Ni kufur nikmat. Tak bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Jadi tak bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala ni, apa bukti kita bersyukur? Apa bukti kita bersyukur dengan nikmat mata? Apa bukti kita bersyukur dengan nikmat telinga? Apa bukti kita bersyukur dengan nikmat kaki? Apa bukti kita bersyukur dengan nikmat kesihatan? Sebab Nabi kata tak berganjak kaki anak Adam di padang mahsyar nanti, kita ni tak berganjak kaki anak Adam, tak bergerak, melainkan akan ditanya 4 perkara ni. Umur kita, apa dah kita habiskan, kan? Umur kita. Habis kalau kita tak ada benda yang kita nak, amal-amal yang kita nak bawa, apa kita nak jawab? Sepokoknya dapatlah jawab. Apa umur kita habiskan? 60 tahun, 70 tahun. Kita habiskan umur kita dengan buat ibadat, kan? Itu pun amalan kita yang jawab tu. Kemudian nikmat kesihatan, apa kita habiskan semasa kita sihat? Maknanya puas hati lah masa kita sihat tu. Haji kita lepas, umrah kita lepas tu pergi majlis-majlis ilmu, pergi apa yang dalam bab amalan kebaikan lepas, okey lah. Kalau jenis apa yang kita buat dengan nikmat kesihatan masa sihat, Jumaat pun tak pergi, semai masjid dekat pun tak pergi, apa nak jawab? Sedar-sedar dah kena potong kaki, dua-dua kaki dah kena potong. Apa nak jawab, kan? Jadi maknanya kita kena, mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, kita istiqomah lah. Istiqomah itu bahasa, istiqomah ni bahasa agama ni kan. Kalau bahasa standard kita selalu cakap maintain lah, maintain.
konsisten. Tu bahasa akademik sikit, konsisten dalam ibadat kita. Lepas tu kalau boleh, biar ada makin tua ni makin ada meningkat. Jadi atas sebab itulah kita sama-sama lah kan. Maksudnya kalau kita ada buat program malam-malam tu, kalau kita, tak apalah, sebab kita tak ada masa dah sebenarnya. Sebab orang kata dunia ni, yang kita kata huru-hara hari ni dia tak stabil tau. Dia macam benda ni tak tahu sampai bila. Mungkin dengan lepas pada ni berterusan pula dengan gempur bumi, banjir baru ni berlaku 2-3 hari baru ni, ribut pula sampai tercabut bumbung dekat Shah Alam tu kan. Jadi orang kata dunia ni jangan kita berangan-angan, tak apa, satu hari nanti dia akan pulih. Dia makin tak boleh berangan macam tu lah. Mungkin benda ni berterusan. Kita pun tak tahu, wallahualam. Tapi kita tu kena sentiasa dalam keadaan bersedia. Sebab tu Ibrahim Adham kata, tutup pintu angan-angan, buka pintu sedia menghadapi kematian. Sedia dah sedia. Tapi nak sedia apa? Kalau kita sendiri pun kan, amalan pun tak cukup, rasa macam tak cukup. Tapi itulah, kita sama-sama perbaiki lah. Slow. Kan suruh main laju kan, kita pula terkejut lah kan. Slow. Tapi yang penting istiqomah. Sebab tu ulama sufi kata, satu amalan yang kita buat sikit tapi istiqomah lebih baik daripada 1000 amalan tapi itulah sekali. Buat istiqomah kan? Imam Syafi'i berkata, berapa jam? Imam Syafi'i berkata, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa'arsyadani ila tarki al-ma'asi. Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang teruknya hafalanku, lalu dia menasihatkan aku untuk meninggalkan maksiat. Susahnya nak hafal. Padahal Imam Syafi'i tu hebat dah tu kan. Guru dia kata tinggalkan maksiat. Patutlah kita susah nak hafal kan? Tapi tak apa, kita ke arah sedang menghafal surah Al-Mulk. Nanti dia tak payah ni lah kan. Tak payah pakai tu lah. Dia menyandar pun Tabarakalladzi. Susah tu lah. Susah nak hafal maksiat, kata Waqi', guru kepada Imam Syafi'i. Wa akhbarani ba'annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Dia memberitahuku bahawa ilmu adalah cahaya. Ilmu tu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Kufur nikmat menjadi satu, sebab nikmat itu tidak kekal. Kufur nikmat menjadi kufur nikmat, maknanya dia tak bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi, nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat mata. Kufur nikmat menjadi sebab nikmat itu tidak kekal, dan sebab mendapat seksa yang berat pada hari kiamat nanti. Hari di mana semua anggota badan termasuk lidah, tangan dan kaki yang pernah digunakan ke arah kejahatan, ke arah dosa semasa di dunia dahulu akan menjadi saksi. Jadi kalau kita tak bersyukur dengan nikmat anggota-anggota yang Allah Ta'ala bagi ni, menyebabkan kita, nikmat tu dia takkan kekal. Mata mana kekal? Ni pun dah tak nampak kat kabur kan, nampak membayang. Siapa ni kan? Dah tak nampak, dah tak ni. Telinga pun dah tak apa dengar. Cakap lah kuat sikit, kita dah kuat dah, dia tak dengar juga. Dia tak kekal. Tangan pun dah tak kekal. Dulu permainan, dulu ni dah tak lagu, saya tak boleh dah ni. Kaki pun sama juga. Kalau kata bangun, sebab tu dalam kitab fiqh berkaitan dengan masalah kamat. Ni dalam fiqh lah. Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Makmum, bilakah makmum patut berdiri untuk solat?
Jadi dua pendapat. Pertama, bagi orang yang boleh bangun secara segera, orang muda-muda lah, orang yang lutut dia masih lagi penuh dengan grease, dia kena bangun, boleh bangun apabila qamat sudah selesai. Tapi bagi orang-orang yang grease dia dah tinggal separuh, orang tua-tua yang slow, dia boleh bangun sewaktu qad qamatis salatu qad qamatis salah. Maknanya dalam hukum tu pun ada dua. Satu untuk orang muda, satu untuk orang tua kan. Maknanya apa lepas ke situ tadi ya? Lupa lah. Maknanya nikmat kaki tu, nikmat kaki. Yang muda tu pun, yang maknanya dia punya kategori bangkit untuk sembahyang tu, tunggu habis qamat, sampai masa pun dia nanti masuk kategori yang kedua tu. Dah. Dulu boleh lah. Sekarang ni dah kau mati solat dah kena bangun. Sebab maknanya nikmat dia akan habis kan. Slow Allah tarik. Jadi dan segala anggota tadi tu dia akan dipersoalkan. Dia akan jadi saksi. Mana dalil dia? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu, iaitu hari kiamat tu, kami tutup mulut mereka. Sekarang hari ni mulut kita boleh bercakap, tapi nanti hari kiamat nanti mulut kita kena tutup. Kedua tangan mereka memberitahu kami, dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka telah usahakan. Ini surah Yasin yang selalu kita baca tu kan. Al-yawma nahtimu ala afwahihim tu sebenarnya peringatan kepada kita nanti hari kiamat nanti mulut kita tu dikunci, ditutup. Yang bercakap nanti kita punya tangan kita, kaki kita, seluruh anggota kita yang akan bercakap. Jadi nanti kaki kita ni macam hari ni datang malam kita sembahyang berjemaah apa semua, kita pergi tempat-tempat yang untuk buat amal tadi, semua tu akan menjadi saksi. Dia akan bercakap. Mulut tak boleh bercakap lah. Kalau mulut boleh bercakap, hari ni boleh lah cakap, saya sebab bukan tak ni sebenarnya, banyak alasan. Sekarang ni kaki sendiri akan menjadi saksi. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tu maha adil. Allah Ta'ala tak panggil orang lain jadi saksi. Sebab orang lain jadi saksi mungkin kita kroni kita kan. Jadi diri kita menjadi saksi. Dan diri kita menjadi saksi bermakna manusia akan rasa wah, okey lah, alhamdulillah lah, saya sendiri jadi saksi. Lagi cekelat kan. Tetapi rupanya bukan mulut kita yang bercakap, seluruh anggota kita akan bercakap. Masa tu tak boleh kata apa dah. Alamak, kau boleh pecah lubang pula dah kan. Tak ada lah kan. Tiba telinga pula cakap, tak boleh lah kan. Tangan bercakap. Sehingga kan kulit ni pun, kulit kita ni Allah menjadi saksi. Jadi kita ni biasalah kadang-kadang ada masa tergelincir kan. Jadi istighfar lah, minta maaf, minta ampun sebelum kita orang kata bertemu dengan Allah Taala. Lepas tu dalam kitab Penawar Bagi Hati letakkan jalan pertama untuk kita bertemu dengan Allah, jalan pertama taubat. Kalau nak bertemu dengan Allah dalam keadaan kita tak bertaubat, memang tak clear lah, susah kan. Jadi sebab itulah antara amalan kita kalau boleh setiap pagi, setiap petang tu, lepas subuh, lepas maghrib tu kita baca Sayyidul Istighfar. Sebab tu memang Nabi yang berikan nama tu Sayyidul Istighfar tu, penghulu segala istighfar tu kan. Untuk kita baca, mudah-mudahan kalau kita meninggal, kita di antara ahli syurga. Jadi ini semua akan bercakap. Kaki, tangan semua akan bercakap. Imam Al-Haddad mengatakan seluruh anggota kamu adalah tanda-tanda nikmat Allah Ta'ala yang besar kepadamu. Dia mencipta semua itu untuk kamu supaya kamu menggunakan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita bawa kereta, tangan kita bawa kereta, tapi oleh kerana tujuan kita ni nak balik kampung contohnya, tujuan kita ni nak pergi sini-sini, dia akan bercakap, ni kita pulas switch ni,
Kan? Itu kereta, motor sama juga. Kan? Nak pergi mana tu? Ada tempat-tempat tertentu, contohnya macam kita nak pergi jarah adik-beradik, benda-benda yang ni nampak. Sebab tu Imam Ghazali kata dunia ni nampak perkara tu macam dunia, tapi sebenarnya di akhirat. Sebab tu jangan ni tu, jangan salah ni. Macam kita tu buat rumah susah dunia semua. Tak, kalau kita tujuan kita buat tu untuk mudah berkumpul adik-beradik kita. Kalau rumah kecil contoh kan, adik-beradik pun nak datang, sogan nak datang, nak tumpang tidur pun segan. Tapi kita niat kita buat tu, tapi atas niat lah. Niat kan. Kalau niat kita nak berbangga-bangga, itu lain. Jadi bukanlah dunia tu dunia kita nampak dunia. Tak. Kadang-kadang satu amal akhirat yang kita nampak tu amal akhirat, tapi sebenarnya dunia. Apa dia? Semayang nampak amalan tu amalan akhirat, tapi dunia. Rupanya sebab nak menunjuk, sebab nak orang puji. Baca Quran contohnya, kita nampak amalannya ini, ni akhirat, tapi rupanya yang baca tu niat dia untuk nak orang puji, berbangga-bangga. Nampak amal tu dunia, amal tu akhirat, tapi sebenarnya dunia. Ada yang amal tu nampak dunia, tapi sebenarnya akhirat. Jadi gunakan segala anggota tadi, dan jadikanlah kamu antara orang yang membuat kebajikan. Jika kamu menggunakan pada tujuan sebaiknya seperti mengerjakan maksiat dan larangan-larangan Allah SWT, maka sebenarnya kamu telah mengkufurkan nikmat Tuhan pada anggota itu, dan kamu dikira telah mengkhianati amanahnya yang telah diserahkan kepada kamu, sebab semua anggota itu adalah amanah-amanah Allah yang diserahkan kepada kamu. Ketahuilah menjaga 7 anggota zahir. 7 anggota zahir ni apa dia? 7 anggota zahir ni kita dah baca mula-mula sekali. Mata satu. Ni 7 anggota yang kena jaga ni kan. Kalau dalam kitab tasawuf disebut 7 anggota ni, mata satu. Lepas tu telinga kena jaga kan. Mata, telinga, tangan. 2 tangan, 2 kaki. Lepas tu lidah. Lepas tu perut. Perut ni sebab jangan masuk benda-benda yang kan, jangan masuk benda yang haram, yang syubhat. Kemudian kemaluan. Nombor 6. 7 dah. Mata, telinga, lidah. Okey. Tangan, kaki. Perut, kemaluan. 7 anggota. Dia kata, ketahuilah menjaga 7 anggota zahir itu daripada semua kejahatan dan menggunakan ke jalan kebaikan. Tidak sempurna melainkan dengan membersihkan raja ni daripada racun yang datang daripada sifat-sifat tercela seperti riak, menunjuk, takabur, sombong dan bongkak atau bongkak. Bongkak ni bukan bengkak. Ni bukan dia cakap bahasa Negeri Sembilan ni. Kalau bahasa Negeri Sembilan bongkak tu bengkak kan. Ini bongkak, sombong, dengki, hasad, kedekut dan lain-lain. Apa yang dimaksudkan dengan raja di sini adalah hati. Ini hati. Jadi nak tengok pula, dia kata 7 anggota ni dah okey. Ni pula hati ni pula. Wallahu a'lam. Sambung minggu depan insya-Allah. Iaitu anggota yang 7 anggota tu yang batin, yang zahir. Yang ni 7 anggota yang batin. Jadi kita baca ni sebenarnya kitab ni sama-sama ni sebenarnya kita nak baiki diri. Macam saya sendiri pun bila baca, Allah, tak sampai lagi aku tahap ni. Tapi tak apalah, kita sama-sama kan. Belajar-belajar memperbaiki diri. Jadi kita nak tutup dengan ni, dengan apa, Asmaul Husna. Tak ni pun tak apa, boleh ikut je kan. Kalau nak ni pun tak apa. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المنعز المذل السميع
البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الوالد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك المكيز الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضال نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل غافلون Subhanallah bihamdih subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.